manusia biasa, Nabi buat tak tahu dekat aku. Dalam hadis yang panjang, Ka'ab kata, aku tidak boleh lupa sampai mati cerita pada ketika satu hari aku pergi semayang dan sengaja aku semayang tepi Nabi. Nabi semayang dan aku semayang di tepi Nabi. Dan pada ketika Nabi dah selesai semayang, aku pun dah selesai semayang, dan aku dengan ekor mata aku duduk beralih ke Nabi. Gitu. Dengan hujung ekor mata aku nampak Nabi tengok aku. Aku duk ingat Nabi maafkan aku dah. Aku beralih tengok Nabi. Aku beralih je tengok Nabi. Nabi beralih ke lain. Ayat mata aku menitik tanpa aku sedar. Dia kata, orang ni Ka'ab bin Malik punya cerita dengan dua orang sahabat dia. Aku lebih muda daripada dua orang sahabat lagi. Mereka agak tua. Mereka tak sanggup nak hadapi keadaan ni. Mereka berkurung je dalam rumah. Dan isteri mereka kata mereka tak sanggup nak keluar daripada rumah. Tapi aku gagah keluar juga. Pergi ke market, pergi jumpa kawan-kawan, pergi bagi salam dekat orang, pergi duduk di tepi jalan, kok ada siapa aku boleh bagi salam, nak shake hand ke apa semua. Semua orang buat tak peduli. Hatta Nabi. Tu yang kata Nabi, mau'izatil hasanah. Itulah mau'izatil hasanah. Satu pengajaran Nabi bagi, pengajaran tu memberi bekah. Sampai Ka'ab meriwayatkan hadis yang panjang, cerita dia tak keluar perang kerana tak sempat hoplah pada masa tu, tak buat persiapan, duk sangka esok pagi dan sekali dah Nabi dengan sahabat-sahabat dah keluar dah sebelum matahari terbit lagi. Habis Ka'ab dah terlewat pada pagi itu, dia tak nak pergi. Dia cuba juga try nak pergi. Sekali orang yang terakhir dalam rombongan yang nak pergi itu pun tak jumpa. Nah, ini cerita yang kita duk baca dalam sirah. Baik. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala menyuruh ia akan Muaz, yakni Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi kata dekat Muaz, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ya, apa maksud dia? Artinya sesungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki, iaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Muaz bin Jabal Nabi utus pergi ke Yaman. Bila Muaz nak pergi ke Yaman ni, satu nasihat Nabi bagi dekat dia, Muaz, kalau hang boleh pastikan satu orang Yaman dia beriman dengan Allah, dia mendapat hidayah Allah, dia jadi Muslim dan dia pegang sungguh dengan Islam dia, kamu boleh pergi Islamkan satu orang, itu lebih baik daripada dunia dan isi dia. Dan Muaz pergi ke Yaman dengan prinsip tu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, satu orang yang tidak Islam lagi hang boleh Islamkan dia, sehingga dia dapat hidayah Islam, dia pegang sungguh dengan Islam, itu lebih baik daripada dunia dan isi dia. Maksud dia, Muaz ke Yaman bukan matlamat dia dunia, bukan matlamat dia kerajaan, bukan matlamat dia pengaruh, bukan matlamat dia kuasa. Yang tu semua akan main lepas daripada agama. Hari ni tentu orang genggam hak ni dulu, genggam kuasa dulu, genggam pengaruh dulu, genggam hak ni dulu, sehingga agama duduk nombor 2, nombor 3. Padahal agama ajak kita apa dia? Kita pegang genggam agama dulu, yang ni semua akan main. Mana ada hari ni tuan-tuan pemimpin macam Sayyidina Umar Al-Khattab, 2/3 dunia bawah pengaruh dia? Tidak ada. 2/3 dunia Khalifah Umar Al-Khattab naik keldai ya, pergi ke Syam, ke bumi Syria, pergi untuk spot check Muawiyah bin Abi Sufyan di sana dengan hanya keldai, tidak ada pengiring. Tapi Umar Al-Khattab dia boleh takbir 2/3 dunia. Islam tersebar sejauh itu. Ini dia pasal Islam yang ada pada jiwa Umar itu cukup dah untuk genggam dunia semua. Pasal Allah izin. Ni segala gubernur-gubernur yang dihantar ke Syam, ke Yaman, ke mana, ke Basrah, ke Kufah, ke apa semua ni tuan-tuan, gubernur-gubernur yang ada di sana, nasihat Umar Al-Khattab yang paling masyhur apa dia tuan-tuan? Dia kata kepada segala gubernur, segala orang-orang yang dihantar sebagai pemimpin di negeri-negeri Islam ni, dia kata apa? Tegakkan sembahyang dalam diri kamu dan dalam jiwa rakyat kamu, maka tertegaklah Islam atas muka bumi.
Kita tuan-tuan mesyuarat ke, nah, apa lagi ke sidang apa ke semua langgang habis dengan waktu sembahyang pun tak peduli. Lepas tu kita nak Islam tertegak. Tak tegak ke mana? Kita tak jaga hal ni, agama tak jaga. Dia start daripada sembahyang, lepas tu dia pergi kepada bab-bab lain. Tegakkan sembahyang dalam diri kamu, maka tegakkan dalam masyarakat kamu, dan Islam akan tertegak. Semula jadi fitrah. Pasal apa? Orang yang jaga sembahyang jaga Allah. Orang yang jaga Allah ni, dia akan jaga hak lain. Pasal Allah hak maha besar, dia boleh jaga. Yang lain ni semua kecil. Nah, dia kita dah baca ni. Baik, Nabi kata kepada Muaz bin Jabal begitu ketika nak dihantar ke Yaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liya'lama an-nas a'ta thawab 70 siddiqa." Artinya barang siapa belajar ilmu akan satu bab daripada ilmu kerana berkehendak mengajar akan manusia, nescaya diberi Allah akan dia pahala 70 pahala 70 siddiqah, yakni pahala 70 daripada pahala ulama yang siddiqin. Bukan 77 betul-betul. 70 maksudnya 70. Pahala 70 daripada pahala ulama yang siddiqin. Siapa yang keluar pergi mengaji satu bab daripada agama, tujuan dia nak mengajak manusia pula, Allah akan bagi pahala 70 daripada ulama yang benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair." Apa maksud dia? Artinya bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi, hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam laut, sesungguhnya mengucap selawat atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan itu. La yusallun maksud dia minta ampun pada Allah bagi pihak yang mengajak manusia. Tuan-tuan, ini peluang. Saya saja nak buat contoh tuan-tuan. Jadi fenomena masyarakat kita pada hari ini. Kita tengok kesedaran Islam ni dia makin berkembang, sehingga kita tengok ada orang yang bukan berlatar belakang pendidikan agama pun sudah mau berkehendak pada agama, sehingga dia pulun mengaji bab agama yang dia dulu bukan satu orang ustaz, satu orang guru, satu orang yang alim, tapi hari ini dia boleh mengajar agama. Ada cikgu yang ada kesedaran dalam bab agama, dia mula mengaji bab agama, sehingga dia mengarung kitab-kitab besar. Ada banyak. Dia mengaji di pondok, dia pergi jumpa tutup guru, dia buat pengajian secara part time. Banyak tuan-tuan. Satu orang yang bermula dengan hidup biasa sebagai orang awam, tapi dia ada kesedaran. Tak mustahil, benda ni tak mustahil. Ada orang start mengaji umur 40, umur 50 ada kemampuan untuk mengajak manusia. Dia start mengajak manusia umur 50 dan jadi guru yang hebat. Boleh sampai ilmu agama, bukan sikit tuan-tuan. Dan ada juga orang yang mengaji agama, pandai ilmu agama, tapi tak mau ajar orang pun ada. Mengajar ni tak mesti kuliah, ada. Mengajar ni tuan-tuan, dia tidak mesti ni formal macam ni, mesti ada kuliah, mesti ada kurang-kurang 20 orang main dengar kuliah, ada. Mengajar ni tak mesti lagu tu. Kadang-kadang cukup dengan usrah yang kecil. Sembang je tuan-tuan. Usrah ni kira kita buat keluarga. Saya nak ngajak di masjid, saya tak pandai, tapi nak main sembang buat ukur main di rumah pun tak apa, kita pergi buat di rumah siapa-siapa pun tak apa. Yang tu saya boleh. Itu mengajar. Yang ni yang kata muallimin nas. Dengan ilmu agama yang ada pada dia, dia cuba untuk bentuk tarbiyah manusia. Baik. Nabi kata apa? Sehingga semut, ikan-ikan di laut, semuanya akan berselawat. Berselawat ni maksud dia apabila makhluk dikatakan berselawat kepada makhluk, itu maksud dia makhluk ni minta ampun bagi pihak lawan ni. Itu maksud selawat. Minta rahmat daripada Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khair
yasma'uha al-mu'min fayamalu biha wa yu'allimuha khairul laha min ibadati sana wa ya'lamuha khairul lahu min ibadati sana. Maksud dia artinya satu kalimah daripada kebajikan, kalimatun minal khair, satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, yasma'uhal mu'min, orang mukmin dengar kalimah itu, maka mengamalkan ia akan dia. Orang hak mai dengar tu pula pergi buat amalan dan mengajarkan ia akan dia, wa ya'lamuha, dia pula pergi mengajar lagi, iaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadah setahun. Yang ni dia nak suruh kita mengajar orang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang masyhur ni, idza mata ibnu adam yanqata'a amaluhu illa min thalath, ilmun yuntafa'u bih, wa sadaqatun jariyah, wa waladun salih yad'u lah. Ini selalu dah kita dengar, apabila mati anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya yang kebajikan, melainkan daripada 3 perkara, maka iaitu tiada putus. Pertama, ilmu yang memberi manfaat dengan dia, dan keduanya sedekah jariah, yakni berbuat wakaf lillahi ta'ala, dan ketiganya anak yang salih yang mendoakan baginya. Itu salah satu apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Ni tuan-tuan, kitab yang kita baca ni tuan-tuan, lagi tak kiamat ni tuan-tuan, orang duk ulang. Bukan takat surau Al-Ihsan, bukan takat di Padang Serai, satu Malaysia, bahkan Sabah Sarawak, bahkan di selatan Thailand, di Fatani, bahkan di Indonesia, selagi mana duk ada dunia ini, lagi tu untuk mengaji kitab. Ini dia ulama simpan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ulama yang kerang ni meninggal dah tuan-tuan, tapi amalan duk jalan. Ni cerita ilmu yang bermanfaat. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalul 'alal khair, ad-dalun 'alal khair kafa'ilih. Artinya bermula orang yang menunjukkan akan manusia atas berbuat kebajikan itu, iaitu seperti orang yang berbuat kebajikan, yakni dapat pahala oleh orang yang menunjukkan akan kebajikan itu, iaitu seperti pahala orang yang berbuat akan dia. Buat baik ni tuan-tuan, lah zaman teknologi canggih, kita boleh post satu nasihat daripada hadis Nabi dekat kawan-kawan grup lah, apa dia buat, WhatsApp, Viber ke apa, Facebook, boleh. Tapi satu yang nasihat saya, oleh kerana kadang-kadang kita ini, kita tahu diri kita tidak ahli dalam bidang-bidang hadis dan Quran, tolong refer dulu benda ni. Ada orang dia post kata-kata Imam Syafi'i, padahal benda tu bukan kata-kata Imam Syafi'i. Orang bukan sikit tuan-tuan, dia jadi fitnah. Ada orang dia post satu benda yang berkaitan agama, benda yang dia post itu benda yang tidak benar. Boleh jadi hadis yang maudhu', hadis yang palsu, takut benda ni. Jangan sampai macam tu. Kita nak buat kebajikan bagus. Dan kalau kita nak post benda-benda yang berkaitan agama, paling cantik apa dia? Hantarlah benda yang kita tahu dan kita yakin. Tak usah hantar benda yang kita tak tahu, yang kita tidak ahli, kita tak yakin. Benda simple dia kadang-kadang tuan-tuan, tentang nasihat agama ini, nasihat hantar tu, hak benda kita tahu dah, benda pasti dah, yakin dah. Satu benda yang kita tunjuk kebaikan kepada orang, orang puas apa hak kita tunjuk itu, kebajikan duduk jalan. Ad-dalul 'alal khair, ditunjuk kebaikan kepada orang, orang buat benda tu, kafa'ilih, dia dapat pahala, kita dapat pahala, dia dan pahala yang ada pada dia tidak kurang, pasal kita tukang tunjuk. Macam-macam kita boleh buat tuan-tuan. Tengok apa tanpa risalah ke. Tapi macam saya kata tadi lah, ada orang dia tidak cermat, dia buat risalah apa, dia pelekat di pejabat. Risalah tu hadis-hadis yang tak betul. Jaga. Hak ni tak mau. Hak ni dia akan jadi fitnah, dia akan jadi balik kepada kita pula. Kita tak yakin, kita hantar habis. Ini dia kelebihan malam pertama Ramadan, siapa sembahyang tarawih lagu ni. Hak ni malam kedua, dia pun tak tahu yang tu hadis ke apa semua, dia pergi pelekat. Dan dia jadi trend lah ni tuan-tuan. Dia jadi trend. Ada orang, khususnya dalam dunia cyber teknologi ni tuan-tuan, dia nak bagi orang yakin dengan satu statement agama, dia guna nama ulama. Tok Guru Harudin kata lagu ni, padahal Tok Guru tak kata pun. Ada tuan-tuan, kita telefon pergi, Tok Guru ada sebut statement ni kan, anda tak tahu apa?
Dan bukan sikit tuan-tuan, kawan hak dapat ni grup dia ada 20 orang. Hak 20 ni dia ada grup lain pula, depa lawan duk post ni. Tok guru kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, ustaz. Allahu akbar. Tak ada siapa pun yang ambil inisiatif untuk pastikan perkataan ustaz tu. Kalau perkataan tu bagus tak apa. Perkataan tu bagus tak apa. Perkataan tu kadang-kadang melibatkan fitnah. JAKIM telah mengeluarkan statement, ini antara produk-produk yang mengandungi. Naya kawan tu menjaga, bankrupt terus bulan tu. Padahal kita duk cek, kita pun ada internet, kita pun cek, kita boleh cek dengan dalam laman web JAKIM, betul ke hak ni depa apa semua. Nak pastikan lagi, kontak terus dengan bahagian persijilan halal. Kita cek-cek, tak ada pun. Hak terbaru depa buat apa-apa, Starbucks ke apa semua tu. Nah, memang kita tak makan, tapi sampai ke tahap untuk menyebarkan sesuatu yang berunsur fitnah, bukan dia, bukan akhlak Islam. Soal kita makan, soal kita tak makan, itu soal kedua. Soal sekarang kita telah apa menyebabkan, kita kata istilah mudah kata, kita dah menyebabkan periuk nasi orang terganggu. Nah, kalau yakin tidak ada masalah. Dan banyak tuan-tuan kita tengok kadang-kadang ada hantar ni dia di antara senarai-senarai kod-kod yang mengandungi apa nama, kod-kod apa, refer kepada orang yang tak autoriti. Nah, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan di bahagian apa nama, bahagian makmal, yang bahagian pemakanan yang boleh pastikan benda ni, okey, refer. Kalau tidak, jangan post. Ya, kerana memang niat kita bagus, kerana kita tak mau kawan-kawan kita terjebak dalam benda-benda yang ni. Kita ada niat yang bagus, tetapi takut satu lagi kita akan jumpa, Nabi sebut, orang yang menunjukkan kepada jalan kejahatan, kejahatan itu dibuat, kejahatan itu juga balik kepada dia. Ini yang kita takut. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW ni tuan-tuan, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang ni. Kita nak buka soalan kalau ada. Lepas ni kita akan sambung. Dan lagi sabda Nabi SAW ala khulafai rahmatullah, wallahu a'lam. Baik, tentu ada soalan tak? Silakan. Boleh 5-10 minit kalau ada. Kau dapat nasi dah? Kau lagi. Tak ada. Kalau tak ada, tak ada, kita tutup di sini insya-Allah. Kita akan jumpa lagi kuliah akan datang dengan apa nama kita, akidah kita pada bulan sebelah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw